kelas. Okay, kita dah tengok dah sebelum ni yang tentang pengenalan bagi mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni semua ada 5 kumpulan. Okay, iaitu kita ada alga, protozoa, kulat, bakteria dan virus. Okay, jadi sebenarnya mikroorganisma ni ada di mana? Okay, jadi kita sebenarnya dia ada di mana-mana sahaja. Dan sebab itulah kita terutamanya sekarang ni waktu berlakunya COVID-19, okay, salah satu langkah yang kita boleh guna untuk mencegah daripada selain pada kita pakai mask, iaitu kamu digalakkan untuk mencuci tangan. Okay? Sebelum kamu makan ataupun selepas kamu keluar, kamu sentuh, mungkin pergi beli barang sebagainya, kita dinasihatkan untuk mencuci tangan. Sebab kalau kita terdedah ataupun kita terkena dan kita tak cuci tangan, maksudnya virus yang terdapat itu ataupun mikroorganisma itu akan mungkin masuk ke badan kita semasa kita makan. Jadi itu ada risikolah sebab kita tak nampak di mana terdapatnya virus ataupun mikroorganisma tertentu. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, iaitu apakah yang boleh ataupun keadaan yang sesuai untuk mikroorganisma itu hidup. Okey, iaitu faktor yang pertama ialah kelembapan. Okey, sebab mikroorganisma ni juga memerlukan air. Okey, macam kita sebagai manusia, benda hidup, kita perlu air untuk kekal hidup. Jadi faktor yang pertama ialah kelembapan. Maksudnya mikroorganisma mereka juga suka tempat yang berair ataupun lembap. Okey, faktor kedua ialah cahaya. Okey, cahaya ni bergantung. Okey, kalau mikroorganisma ini menjalankan fotosintesis, iaitu mereka perlukan cahaya untuk membuatkan makanan, maka mikroorganisma tersebut akan memerlukan cahaya. Tapi kalau dia tidak menjalankan fotosintesis, sebenarnya mikroorganisma itu tidak suka kepada cahaya. Jadi ini bergantunglah kepada keadaan mikroorganisma itu, iaitu cara mereka dapat makanan. Okey, faktor yang ketiga ialah suhu. Okey, suhu. Jadi suhu di sini suhu yang sebenarnya paling sesuai untuk mikroorganisma ni hidup adalah di antara 35 hingga 40 darjah Celsius. Iaitu kalau suhu yang terlalu rendah, sebagai contoh, katakan 0 darjah Celsius, sangat sejuk. Jadi mereka tak suka. Jadi mikroorganisma ni tidak boleh hidup. Sebab itu makanan yang kita tak makan habis ataupun yang kita nak simpan lama, kita simpan dalam peti sejuk sebab dalam peti sejuk suhunya rendah. Okey. Dan selain daripada itu, suhu yang rendah tak suka, suhu yang terlalu tinggi pun mereka tak suka. Sebagai contoh, kita perlu didihkan air kita. Okey, iaitu kita tahu kalau kita nak minum air itu, kita pergi masak air itu sampai dia mendidih. Sebab kalau air mendidih, suhunya sudah mencapai 100 darjah Celsius, iaitu suhu yang lebih tinggi daripada 40. Maka bagi mikroorganisma, kebanyakan mikroorganisma ni sudah mati kalau suhu yang terlalu tinggi. Okey. Lepas tu faktor yang keempat adalah nilai pH. Nilai pH ni sebenarnya merujuk kepada sama ada dia mungkin asid. Kalau asid, nilai pH-nya kurang daripada 7. Kalau dia alkali, pH-nya lebih besar daripada 7. Okey, jadi maksudnya kalau bagi bakteria ini, mereka tak suka, tak suka tempat yang berasid. Okey, maksudnya tak asid sangat, mereka tak mau. Okey, mereka tidak suka kepada asid. Okey, ataupun alkali. Sebagai contoh, kalau kamu guna sabun, untuk cuci baju sebagainya, dan sabun itu sebenarnya adalah dalam keadaan alkali. Okey, jadi maksudnya start ni yang nombor 1 kita dah tengok dah. Okey, iaitu kelembapan 1, yang kedua cahaya, suhu.
nilai pH, nilai pH cikgu tak sambung lagi ya. Yang tadi cikgu kata kalau asid kurang daripada 7, sebagai contoh, asid biasanya adalah yang rasanya adalah masam macam cuka, okey, dia adalah asid, okey, jadi dia tak suka. Ataupun kalau dia alkali seperti yang saya kata sabun ubat gigi kamu, okey, lebih besar daripada 7, mereka pun tak suka. Jadi yang nilai pH yang paling digemari oleh mikroorganisma adalah nilai pH 7, sama dengan 7. Iaitu bagi 7 kita panggil neutral, iaitu dia bukan asid, dia pun bukan alkali. Jadi yang 7 adalah paling digemari oleh mikroorganisma. Sebagai contoh air yang kita minum lah. Air itu adalah nilai pH-nya adalah 7. Okey, yang kelima, okey, yang tak tunjuk di sini adalah nanti kamu boleh tengok di jadual, iaitu dia adalah nutrien. Iaitu nutrien ni adalah makanan. Iaitu bagi mikroorganisma mereka juga perlu nutrien. Okey, kamu boleh tengok penerangan di bawah. Iaitu dia terang tentang kelembapan, iaitu keadaan lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan. Persekitaran yang kering, maksudnya tak ada air, okay, menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Jadi dia tidak boleh bertumbuh, okay, kalau keadaan yang terlalu panas ataupun kering. Okay, bagi cahaya, okay, kalau kamu tengok bawah, yang kedua cahaya, iaitu mikroorganisma seperti alga menjadi klorofil yang memerlukan cahaya. Jadi bagi yang mempunyai klorofil yang boleh menjalankan fotosintesis, okay, fotosintesis iaitu satu proses untuk menghasil makanan, maka mikroorganisma jenis ni mereka perlu cahaya. Tapi ada yang sebagai contoh kulat bakteria yang tak ada klorofil, yang tidak memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Jadi mereka lebih suka dalam keadaan gelap. Jadi seperti yang cikgu terang tadi, dia adalah bergantung. Sebab kalau mereka dedah kepada cahaya, cahaya ni mempunyai sinar ultraviolet. Okay, sinar ultraviolet yang boleh membunuh mikroorganisma. Jadi kalau mereka tidak menjalankan fotosintesis, mereka tidak suka kepada cahaya. Okay, lepas tu yang seterusnya ialah nilai pH. Seperti yang cikgu terang, pH yang paling sesuai adalah nilai 7, iaitu nilai pH neutral. Okay, jadi kebanyakan mikroorganisma suka neutral. Mereka tak suka asid, juga tak suka alkali. Dan yang keempat, yang cikgu tak terang lagi, iaitu nutrien, iaitu mereka perlukan nutrien ataupun pemakanan supaya mereka dapat hidup berterusan, okay, untuk hidup, boleh mendapat tenaga. Okay, lepas tu yang suhu. Okay, kita tengok yang suhu. Okay, suhu iaitu suhu 35 hingga 40 adalah suhu kita panggil optimum, iaitu suhu yang paling sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi keadaan suhu yang terlalu rendah, sejuk, sebagai contoh yang saya kata dalam peti sejuk, peti ais. Okay, yang seperti terdapat dalam peti ais merencatkan pertumbuhan. Jadi mereka tidak bertumbuh. Ataupun suhu yang terlalu tinggi, kita masak makanan. Okay, sebab itu kalau makanan yang dimasak itu lebih selamat dimakan sebab dia sudah keadaan suhu yang tinggi waktu kamu masak, dia sudah berupaya untuk membunuh mikroorganisma. Jadi makanan kita, air yang kita minum, kita panas dulu sampai dia mendidih. Okey, ataupun kita masak dulu sebelum kita makan. Okey, jadi kita ada berapa faktor di sini? Cikgu dah terang dah, ada 5 faktor semua. Jadi kelembapan, dia perlu air. Cahaya, ini bergantung. Okey, bergantung sama ada dia ada klorofil, dia menjalankan fotosintesis ataupun tidak. Lepas tu suhu, kalau suhu dia tak mau terlalu sejuk, terlalu rendah, dan dia tak mau suhu yang terlalu tinggi. Nilai pH, dia suka nilai pH neutral, iaitu nilai pH 7. Okey. Lepas tu yang terakhir tu adalah nutrien, iaitu dia memerlukan nutrien pemakanan untuk terus hidup.